Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi pada jam ini bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Dan Awani Pagi hari ini akan mengupas satu topik kesihatan di kalangan kanak-kanak yang tidak kurang pentingnya untuk kita tahu. Dan jika kita selalu mendengar mengenai sakit angin pasang yang sering menyerang orang dewasa, sebenarnya angin pasang juga boleh berlaku ke atas kanak-kanak yang mana sekiranya tidak dikesan dengan lebih awal boleh mendatangkan kesakitan kepada kanak-kanak terbabit. Angin pasang bukan air pasang. Ya. Dan dia katakan kes angin pasang dalam kalangan kanak-kanak ini berlaku dengan kekerapan 3 hingga 5 kes daripada setiap 100 kelahiran atau bersamaan dengan 3 hingga 5%. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut mengenai penyakit ini, punca dan kaedah rawatan dia. Dan bersedia di talian Skype adalah Dr. Syaris Izri, sihat, pakar perunding pembedahan pediatrik dan panel Dr. Budak. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, pertama sekali boleh doktor jelaskan mengenai penyakit angin pasang dalam kalangan kanak-kanak ini dan kekerapan ia berlaku kepada kanak-kanak? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok tentang angin pasang ni, ada terma-terma yang lain juga ya di kalangan masyarakat kita. Kalau kita tengok di Pantai Timur, ada yang panggilnya uluran, ada of course yang panggil angin pasang. Dan juga ada juga yang kalau dikenali sebagai inguinal hernia. Semua terma itu adalah sebenarnya sama sahaja dan kalau kita ikut insiden atau kebarangkalian berlaku, ia adalah between 3 hingga 5 kes setiap 100 kelahiran, merujuk kepada macam yang awak cakap tadilah, about 3 to 5%. Dan pecahan-pecahannya pula, of course anak-anak lelaki lebih kerap untuk mendapat angin pasang, sekitar 95% daripada kes, dan baki 5% itu adalah untuk anak-anak wanita kita, anak-anak perempuan kita. Okey, itu dari segi taburan kes. Dan kalau nak tengok antara kiri dan kanan pun boleh juga. Kebiasaannya kiri lebih kerap berlaku daripada kanan. Antara sebab dia berlaku, kalau kita tengok dari segi perkembangan kanak-kanak semasa di dalam kandungan, sekitar umur 30 minggu, patutnya testis untuk anak-anak lelaki sudah masuk ke dalam kantung zakar. Dan pergerakan ini dibawa oleh satu selaput yang kita panggil processus vaginalis. Okey, so patutnya perkembangan itu sudah sempurna. Tapi kadang-kadang dan bila perkembangan ini telah sempurna, selaput ini sepatutnya tertutup sendiri secara natural di dalam kandungan ibu. Tapi kadang-kadang benda ini tidak berlaku. Bila ini tidak berlaku, ia akan meninggalkan satu lubang di bahagian inguinal area kita. Dan ini menyebabkan ia adalah satu kawasan yang berpotensi di mana usus daripada bahagian abdomen boleh masuk ke dalam kawasan itu. Ini menyebabkan angin pasang. Secara luarannya kita akan nampak benjolan di sekitar kawasan inguinal area ataupun kawasan area-area anak-anak. Ya. Doktor, kita jarang dengar mengenai inguinal hernia ni berlaku kepada kanak-kanak perempuan. Bagaimana sebenarnya inguinal hernia kalau dia menyerang kanak-kanak perempuan, Doktor? Sama juga. Dia punya simptomnya tetap sama, iaitu kita akan melihat benjolan di kawasan area-area anak perempuan. Dan benjolan kebiasaannya sama ada usus ataupun kalau keadaannya lebih teruk lagi, kadang-kadang ovary juga boleh masuk ke kawasan itu. Doktor, ketika mana kanak-kanak ini menghadapi penyakit ini, apa yang dirasai oleh mereka? Adakah mereka akan merasa sakit ataupun perkara-perkara lain yang mereka akan rasakan? Kita perlu bayangkan ya, kawasan itu mempunyai potensi lubang yang sebutkan tadi, dan ada struktur, contoh ini adalah usus, masuk ke dalam kawasan itu. Kebiasaannya anak-anak memang tak akan merasa selesa, akan merasa senaklah pada peringkat awal. Okey, dan kebiasaannya dia akan, kalau keadaan menjadi lebih teruk, dia akan menjadi tersumbat di kawasan itu. Doktor, adakah penyakit inguinal hernia ni yang dialami oleh kanak-kanak sama seperti yang dialami oleh orang dewasa? Satu soalan yang bagus. Okey. Hernia ni sebenarnya terbahagi kepada dua.
Okey, untuk kawasan inguinal ini. Satu, apa yang kita panggil indirect inguinal hernia dan satu lagi direct. Okey. Untuk kes-kes anak-anak, semua inguinal hernia ini merujuk kepada komponen indirect inguinal hernia yang mana ia bermula daripada lubang yang tidak tutup yang saya katakan tadi. Untuk orang-orang dewasa, ia kebanyakannya merujuk kepada direct inguinal hernia yang mana disebabkan oleh kawasan otot yang semakin lemah di kawasan abdomen. Okay. So cara disebabkan puncanya berbeza, kaedah pembedahan pun berbeza di antara anak-anak dan orang dewasa. Dan Doktor, saya juga nak tahu adakah apabila senang penyakit ini untuk kita kesan pada peringkat awal sekiranya benjolan itu tidak terjadi? Kalau dia tidak terjadi, yes, memang tak nampak apa. Memang tak nampak apa. Memang kita tak dapat kesan. Cuma masalahnya adalah, kalau saya sebutkan tadi, 3 hingga 5% berlaku pada anak-anak yang baru lahir. Kalau anak-anak pramatang, risikonya adalah semakin tinggi. Sehingga about 30%, 30%. Sebab ialah proses itu belum sempurna. Anak sudah terkeluar kan, sudah dilahirkan. So kebiasaannya, you akan nampaklah. Perkara pertama yang paling kita akan nampak memang benjolan di situ. Cuma disebabkan pada umur baby, kadang-kadang kita tak tahulah baby menangis kenapa, anak saya menangis kenapa, anak saya menangis. So kita akan periksa semua. Adakah ia boleh juga datang daripada orang kata adakah ini penyakit yang bergenetik diturun-turun-temurun ke macam mana doktor? Risiko untuk mengidap angin pasang adalah lebih tinggi jika salah satu kali keluarga mempunyai angin pasang. Yes. Dan doktor, kalau macam sakit lain kepada anak-anak ni macam demam, tersema, kita senang kesan, tapi apa mungkin simptom-simptom selain benjolan yang doktor katakan, selain daripada itu apa mungkin perkara-perkara yang berlaku ke atas kanak-kanak ini yang perlu ibu bapa ambil perhatian dan bawa untuk pemeriksaan? Okey. Selain daripada benjolan, apakah simptom yang mungkin anak-anak akan tunjukkan kepada ibu bapa? Satu, jika mereka menangis, meringit tak tentu, jika mereka kurang bergerak, ya, kita perlu periksa di kawasan hari-hari anak-anak. Jika usus telah lama tersumbat di situ, maka kebiasaannya presentation adalah mereka akan mula muntah. Mula muntah berulang-ulang, perut mula kembung. Okey, jika simptom ini dan kita dapati benjolan ada juga, dan bawalah ke hospital yang berdekatan yang mempunyai kepakaran untuk merawat angin pasang untuk anak. Doktor, apa kesannya sekiranya penyakit ini kita lambat detect ataupun lambat kesan dalam kalangan kanak-kanak? Okey. Ramai, ini soalan yang kuat relevan ya, sebab ramai antara kita ataupun ibu bapa yang kadang-kadang bila anak tu tak sakit ataupun sakit sikit-sikit tu dia biarkan sahaja. Sebab the fear of surgery, takut anak tu kecil untuk dibedah. Itu stigma masyarakat kita. Tapi yang kita tak kesiankan adalah anak ni sakit. Berulang-ulang sakitnya. Saya pun nanti dalam mungkin di hujung video nanti kita tunjukkan macam mana pembedahan tu. Sebenarnya it's quite a simple surgery. Okey. Dari segi risikonya, jika kita biarkan berterusan, satu, risiko yang paling kita risau adalah usus tersumbat dan kawasan usus boleh mati. Dua, disebabkan sumbatan di kawasan hernia itu, kadang-kadang testis juga boleh mati. Ya. Doktor, rawatan ke atas sakit ini bagaimana doktor? Apa jenis-jenis rawatan yang disediakan untuk sakit angin pasang untuk kanak-kanak? Nak rawatan tradisional ke rawatan pembedahan? Dua-dua pun boleh cerita. Dua-dua doktor boleh cerita. Kalau rawatan tradisionalnya mereka akan pergi berurut, dia akan letaklah segala daun sirih, segala daun yang dekat situ ya, tapi memang terbukti tidak berkesanlah. Okey. Yang untuk angin pasang ni memang tiada lain kecuali pembedahan. Dan pembedahan sebenarnya ada pembedahan kecil sahaja. 20 minit, 30 minit, insya-Allah settle. Yang tradisional itu memang terbukti berkesan doktor?
Adakah boleh Tidak dilakukan? berkesan. Tidak berkesan. Orang tidak berkesan. Okey, Doktor, dalam masa yang sama tadi doktor kata pembedahan boleh dilakukan dalam tempoh 20 hingga 30 minit boleh selesai kan. Jadi kita nak tahu seawal usia berapa sebenarnya kanak-kanak ni boleh dibedah. Ada yang macam doktor katalah ibu bapa stigmanya risau kanak-kanak dibedah kerana mereka masih lagi kecil dan sebagainya. Tempoh. Okey. Once kita diagnose pesakit angin pasang, sebaiknya kita terus operate. Maksudnya jika bayi itu lahir dan kita diagnose dalam usia sebulan, then of course usia sebulan lah kita operate sebab kita tak mahu risiko usus tersumbat. Sebab risiko tersumbat tu lagi tinggi, semakin tinggi especially untuk anak-anak yang di bawah 1 tahun. Dan visual yang ditunjukkan ini boleh doktor jelaskan sedikit apa sebenarnya kaedah rawatan yang dilakukan? Itu visual operation ya. Itu actually dari segi operation dia ada dua cara kaedah pembedahan. Satu kaedah pembedahan secara open herniotomy kita panggil, di mana akan ada luka di kawasan ari anak-anak. Okey, itu cara lamalah sedikit open surgery di mana dia banyak dipraktikkan di hospital-hospital besar ya. Cara kedua yang seperti mana anda lihat di visual ini adalah keyhole surgery atau pembedahan laparoscopy, di mana ia melibatkan kita memasukkan satu kamera di bahagian pusat dan ada lagi 2 instrumen saya di bahagian kiri dan kanan abdomen. Kelebihannya adalah bila kita masukkan kamera, kita boleh nampak kawasan lubang angin pasang di dalam kawasan abdomen itu. Okey? Dan ini kita boleh gunakan instrumen untuk menutup lubang tersebut. Tapi kelebihan yang lebih penting adalah bila kita melihat defect di satu bahagian, contohnya dalam video tu ia adalah di sebelah kanan, kita boleh juga memeriksa kawasan di sebelah kiri sama ada anak turut mengalami defect di bahagian sebelah kiri yang mempunyai potensi untuk angin pasang. So kalau ada, kita terus repair kawasan tersebut. Dan luka untuk pembedahan ini adalah sangat-sangat minima, sangat kecil. Baik, doktor. Doktor, satu lagi doktor, saya cuma nak tanya, adakah gejala angin pasang dalam kalangan kanak-kanak ni dia sama juga macam air pasang surut? Dia boleh jadi lagi sekali ke macam mana? Dia boleh berulang ke? Air pasang surut pukul 5. Dia boleh jadi lagi ke? Dia kalau kita ikut statistik pembedahan, risiko kejadian angin pasang berulang atau kita panggil recurrence adalah less than 1%, kurang daripada 1%. Dan seperti saya jelaskan tadi, sekiranya dia berlaku ketika umur anak-anak dan dia dapat kembali bila dah besar tu, disebabkan anatomi atau sebab yang berbeza dan dia adalah benda yang berbeza lah sebenarnya. So angin pasang dewasa bila dapat, tak samalah dengan angin pasang budak-budak. Okey, doktor. Kita perlu berhenti berehat seketika. Kita nak bagi Afizi tenang selepas tengok visual pembedahan tadi. Kita akan kembali dengan doktor dengan mengupas mengenai rawatan inguinal hernia ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih membincangkan mengenai topik kesihatan yang melanda kanak-kanak iaitu kejadian atau sakit angin pasang. Kita telah bercakap bersama Dr. Syaris Izri Sehat, pakar perunding pembedahan pediatrik dan panel doktor budak. Dr. Syaris, kita nak sambung balik mengenai kaedah rawatan itu. Adakah selepas rawatan diadakan, pembedahan itu diadakan, kanak-kanak itu memang boleh baik sepenuhnya, doktor? Yes, insyaAllah. Of course, tapi yang macam saya jelaskan tadi, that's 1% risk untuk recurrence lah. Tapi saya perlu jelaskan juga ya, yang 1% ni kebiasaannya berlaku sekiranya pembedahan awal itu dilakukan secara emergency surgery. Okay? So maksudnya bila anak datang, bila usus dah tersumbat dan pembedahan emergency terpaksa dilakukan untuk selamatkan anak, bila mana ia berlaku, kawasan itu jadi sangat bengkak atau edema kita panggil. So,
operasinya lebih sukar berbanding kalau ketika anak dalam keadaan sihat. So, sebagai contoh saya bagi perbezaan yang sedang lah. Dalam keadaan bila anak sihat, kita buat pembedahan secara elektif, mungkin 20 minit, 30 minit pembedahan boleh siap. Tapi bila mereka datang dalam keadaan usus sudah tersumbat, kawasan sekitar menjadi bengkak, pembedahan tu boleh kadang-kadang sampai 1 jam, 2 jam, kadang 3 jam pun boleh. Alright, so itu yang biasanya menyebabkan risiko 1% tu. Doktor, ada kesan-kesan sampingan selepas pembedahan tak yang dialami? Setahu saya tak ada. Of course, risiko pembedahan ada. Bukan tak ada, mungkin ada. Tapi itu adalah risiko pembedahan yang kecil seperti pendarahan, infeksi di kawasan setempat. Doktor, sudah pasti ramai yang tertanya-tanya juga berapa sebenarnya kos rawatan untuk pembedahan untuk melakukan ataupun merawat penyakit ini? Okey, sebelum tanya kos, saya rasa mungkin saya boleh direct dahulu persoalan itu kepada ibu bapa supaya mereka rujuk ke hospital yang mempunyai pakar bedah pediatrik. Sebabnya pakar bedah pediatrik macam saya ni tak ramai dalam Malaysia. I think kalau ikut perkiraan kita mungkin dalam sekitar 50 hingga 60 saja pakar bedah pediatrik di dalam negara kita. Okey, dan macam kawasan KL, Selangor ni beruntunglah juga. Sebab hampir separuh ada di kawasan ini. Alright. Tetapi di hampir setiap hospital besar negeri masing-masing sekurang-kurangnya mempunyai satu pakar bedah pediatrik. Kecuali Perlis. Ya, doktor, adakah boleh pembedahan itu boleh dielakkan? Adakah rawatan tanpa pembedahan boleh dilakukan sekiranya kanak-kanak ada hernia? Boleh tak dia baik sendiri atau bagaimana? Sudah dikatakan pembedahan secara tradisional ataupun ubatan secara tradisional beserta doa tidak akan berjaya, insya-Allah. Doktor, okey, dalam masa yang sama juga kita nak juga sekiranya kita tak dapat penyakit ini pada peringkat kanak-kanak, ada tak cara untuk kita mencegah daripada ia terjadi? Okey, kalau kita merujuk pada kanak-kanak, there's no way kita boleh cegah lah. Sebabnya proses semua berlaku semasa dalam kandungan. So untuk kanak-kanak memang tak ada lah. Tapi untuk orang dewasa, of course, disebabkan kelemahan bahagian otot pada bahagian abdomen dan kita perlu elakkan mengangkat benda-benda berat, heavy exercise, kadang-kadang sakit-sakit lain seperti prostat ataupun asma yang teruk boleh membantu atau menjadi risiko pada penyebab angin pasang di kalangan orang dewasa lah. Doktor tak jawab lagi soalan saya. Berapa kos pembedahan? Kos pembedahan, kalau saya ingat yang hari Isnin saya buat, ini we are talking about private center punya kos. Okay? Kalau kos di private center bergantung. Kalau pembedahan secara open sebenarnya, yang bukan dalam video tadi itu, mungkin dalam sekitar 6 hingga 8 ribu lah. Okay? Untuk pembedahan secara laparoscopic surgery, mungkin sekitar 10,000. Tapi ia bergantung dan mungkin berbeza di antara hospital. Untuk pembedahan di hospital kerajaan, memang sangat minimal lah harganya ya. Cuma masalahnya disebabkan caseload yang banyak. So mungkin pembedahan itu tidak boleh dilakukan segera. Ya, doktor, mengenai hernia yang berlaku kepada kanak-kanak wanita, adakah ia boleh memberi kesan kepada rahim atau sistem peranakan kanak-kanak itu sekiranya lambat dikesan dan lambat dirawat? Okey, satu soalan yang relevan dan agak bagus juga. Kalau kita tengok, dari segi kesuburan, anak perempuan memang tak terganggu lah. Kalau kita tak katalah ada anak dengan angin pasang, kita biar saja sampailah umur 25 tahun kahwin. Okey, biar saja. Tapi masalahnya adalah dari segi kesuburan memang tak terganggu. Cuma bila kita biarkan begitu, cuba bayang bila dia mengandung. Okay? Disebabkan kandungan semakin besar di dalam abdomen kita, angin pasang tu akan jadi lagi besar lah.
So ia akan mengganggu kandungan ataupun proses kandungan seorang wanita kalau dia tidak dibedah. Doktor, adakah perkara yang sama juga akan berlaku kepada lelaki? Ada mengenai orang kata spermanya terjejas ke apa-apa ke? Kalau kita biarkan, yes. Sebab perlu faham, di kawasan sekitar lubang itu, lapisan yang membuat lubang di kawasan bahagian inguinal hernia itu, lapisan tu sebenarnya di bawah lapisan tu kita ada salur sperm kita, kita ada salur darah ke testis kita. So bila kita ada usus dan sentiasa menghempap kawasan salur darah dan salur sperm di situ, so akibatnya testis kita mungkin tidak dapat menerima darah pada kadar yang sewajarnya. Dan in the long run, yes, dia boleh membawa pada ketidaksuburan. Doktor, dalam masa yang sama juga nak tahu juga selepas pembedahan dan sebagainya, ada tak orang kata pantang-pantang tertentu perlu diambil untuk beberapa tempoh seketika yang perlu dijalani oleh kanak-kanak yang baru selepas selesai pembedahan? Ada ubat-ubatan tertentu, benda-benda yang dilarang untuk makan dan sebagainya? Oh tidak. Sebenarnya kalau ikutkan pembedahan, dari segi pembedahan, apa-apa pembedahan saja yang kita buat, selepas pembedahan, badan kita memerlukan kandungan protein yang cukup dan serat yang cukup. Itu yang penting, dan sama vitamin. Of course, ini akan mempercepatkan proses pemulihan. So dari segi pandangan perubatan, tak kisahlah kandungan protein yang datang tu daripada mana. Ayam ke, telur ke, daging ke, steak ke, makan aja lah. Tak ada masalah. Okey, doktor, kita juga nak tahu seperti yang doktor katakan sebentar tadi, stigma kanak-kanak itu perlu dibedah dan sebagainya menjadi kebimbangan dalam kalangan para ibu bapa dan sebagainya. Jadi minta doktor terangkan dan juga nasihat apa keperluan untuk melakukan pembedahan ini dengan kadar segera untuk memastikan bahawa kanak-kanak itu ataupun anak-anak kita ini tidak menderita disebabkan oleh penyakit ini. Okey, dari segi bahagian saya lah yang menerima kes-kes sebegini kan, kita telah melihat atau banyak juga melihat yang mana anak dibawa dalam keadaan yang teruk, usus tersumbat, yang mana usus perlu dipotong, disambung semula. Ya. Itu extreme end of the case. Yang mana itu yang menyebabkan kita menasihatkan ibu bapa, jika anak-anak anda mempunyai angin pasang, bawalah segera. Kita tak nak benda-benda ni semua berlaku. Kalau tak datang, kita orang relax aja sebenarnya, boleh relax, tak payah kerja. Tapi kita nak elakkan benda itu berlaku kepada anak dan menyebabkan risiko-risiko yang lain yang lebih tinggi. So sekiranya anak anda mempunyai angin pasang, bawalah berjumpa pakar bedah pediatrik yang berdekatan. Ya, doktor, akhir sekali mungkin apa boleh doktor jelaskan risiko dan bahayanya, adakah boleh mengancam nyawa sekiranya ibu bapa lambat membawa kanak-kanak ini pergi mendapatkan rawatan, doktor? Boleh. Kita telah melihat kematian disebabkan angin pasang. Jawapan pendek cukup kan? Okey, baiklah. Kita nak berterima kasih kepada Dr. Syarias atas penjelasan itu tadi mengenai topik ini. Sudah pasti ramai ibu bapa sebenarnya dalam keadaan sedar ataupun tidak anak-anak mereka mengalami masalah ini, kerana ialah kanak-kanak ini tak boleh nak cakap kalau mereka sakit ke apa, mereka hanya boleh menunjukkan reaksi-reaksi tertentu ketika mana mereka mengalami sebarang kesakitan atau sebagainya. Okey, terima kasih kepada Dr. Syaris Izri, sihat pakar perunding pembedahan pediatrik dan juga panel Dr. Budak.com atas perkongsian itu tadi, Gigi. Dan yang pastinya sekiranya anda mendapati anak-anak anda ada kerap menangis, muntah-muntah seperti yang doktor katakan, segeralah mendapat rawatan dan melihat apa mungkin kesakitan yang mereka alami. Dan dengan itu saja yang dapat kami kongsikan pada jam ini. Saya Jijak Ahmad. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.